أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jugalah dapat sama-sama kita dipertemukan pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal soleh yang berterusan yang kita lakukan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, setiap amal kebaikan yang dilakukan berterusan dan apabila ianya tidak dapat lagi dilakukan akibat uzur syar'i, mungkin kerana kita sakit ataupun mungkin kita dalam permusafiran, maka setiap amalan yang dilakukan dalam keadaan kita tidak mampu lakukan lagi akan dicatatkan oleh malaikat sebagai amalan yang berterusan. Sama ada sembahyang duha, solat duha, sama ada kita baca Quran, sama ada kita puasa sunat Isnin Khamis. Kerana kita sakit, maka kita tak mampu nak buat. Dan sama juga datang ke taman-taman syurga, bila kita sakit, kita tak mampu nak hadir. Maka kata Nabi SAW, setiap ibadah yang dilakukan secara berterusan akan membolehkan si pelakunya itu mendapat pahala yang berterusan sekiranya dia tidak melakukannya lagi akibat sakit, uzur syar'i, kerana uzur syar'i. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan, dalam suasana kita melakukan ibadah, dalam suasana kita pulang ke kampung namanya syurga.
kadang-kadang kita tak mampu nak melakukan ibadah, maka segala amal ibadah yang kita lakukan dalam keadaan sihat menjadi asbab untuk kita mendapat kebaikan ataupun diterima sebagai amalan yang berterusan di saat kita sakit. Hari ini 8 Rabiul Awal, tuan-tuan, hari Rabu 8 Rabiul Awal, pejam celik kita telah pun berada di bulan Rabiul Awal dan juga bulan Oktober. Tahun ni saja lagi 87 hari. Waalaikumsalam kepada Muhammad Syahrin. Bulan ni saja, tahun ini berbaki 87 hari saja lagi. Ya, maksudnya lagi 87 hari kita nak masuk tahun baru. Dan lebih dekat lagi kita nak masuk ataupun nak menyambut hari dipanggil kerajaan kita semua, iaitu hari Maulid Nabi SAW. Mengingati Rasulullah SAW adalah satu perkara yang dianggap sebagai hadiah. Lahirnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah hadiah yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam. Berapa ramai umat manusia yang hadir, yang nak menjadi orang Islam, nak menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita dipilih di kalangan manusia, di kalangan roh-roh di dalam simpanan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Betapa beruntungnya apabila kita terpilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sesekali kita biarkan peluang itu berlalu begitu sahaja. Sedangkan para nabi, para anbiya, khususnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Musa AS menangis pada langit yang kelima. Nabi Muhammad SAW naik ke peristiwa Isra wal Mi'raj, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Musa, kenapa engkau menangis?" Nabi Musa AS berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak sangka aku berada di hadapan seorang anak muda yang telah membawa umatnya lagi ramai di syurga berbanding umatku." Jadi subhanallah, dengan asbab kita jadi umat Nabi Muhammad SAW ini, maka kelebihannya adalah untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Selamat datang bagi yang hadir pada pagi ini, kepada Mar WKN, kepada Muhammad Syahrin, Masya Allah. Waalaikumsalam. Kak Zainul Majid, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salihah, Puan Salihah Sulaiman, Salidah Saleh, Masya Allah. Didoakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin. Maka kita menyambung bacaan kitab kita, Wasiat Imam Al-Ghazali. Waalaikumsalam Puan Siti Anisah Masno. Kita menyambung dalam bab kitab Wasiat Imam Al-Ghazali. Kita bicarakan dalam bab rintangan. Pada siri-siri yang lalu kita bicarakan bahawasanya orang yang nak menelusuri perjalanan untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala perlu menjaga mata, lisan, perut dan hati. Ya, kalau kita tengok dalam kitab Hidayatus Salikin, Hidayatus Salikin mengatakan ada 8 anggota badan yang perlu kita jaga. Yang pertama sekali mata, kemudian telinga, kemudian mulut. 3 di kepala tu. Mata, telinga, mulut. Waalaikumsalam Kak Syamsiyah. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan, perut, akal. 8. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, nafsu dan akal. Ada 8 anggota yang perlu kita awasi dalam menelusuri perjalanan pulang ke kampung namanya syurga. Ini semua adalah dipanggil platform ataupun ruang untuk kita mendapat pahala ataupun dapat dosa. Waalaikumsalam Makcik Atikah daripada Melaka, Masya Allah. Ya, kita kena jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, jaga perut, jaga nafsu, jaga akal. Jadi maksudnya ada 8 anggota ni yang dipanggil sebagai panca indera ataupun anggota. Panca indera adalah anggota yang menjadi pintu masuk kepada pahala dan dosa. Mata sebagai contoh. Mata boleh jadi asbab ke syurga, boleh jadi asbab ke neraka. Kalau mata tu pandang kepada maksiat, lama melekat kepada maksiat dah, itu dah dianggap sebagai dosa. Ustaz, bukan sepatutnya kita kena sekali pandang aja kan? Dia katanya sekali pandang je. Ya, sekali pandang kalau tak sengaja.
Ini sekali pandang melekat terus. Tu tak boleh lah, tu kira dosa. Jadi pandangan ini, sebab tu pandangan ini kena hati-hati. Ya, pandangan mata selalu menipu, kata Hijaz. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki, kalau hati itu bersih. Siapa ingat lagu Hijaz tu? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki, kalau hati itu bersih. Mata memandang tak sama apa yang dipanggil realitinya. Ya, sebab apa yang kita pandang selalunya adalah apa yang orang tu nak kita pandang. Contohnya kita tengok Facebook tak? Contohnya Facebook. Kita baca orang punya posting, baca. Apa yang dia post tu adalah apa yang dia nak kita tengok. Tapi adakah benda tu sebenar-benarnya berlaku? Tidak. Contohnya wartawan. Wartawan ni dia punya, kadang-kadang dia bagus juga. Tapi kadang-kadang apa yang kita baca, dia punya putar alam itu hilang. Kita takut tu. Contohnya, apa dipanggil, Pak Ali makan roti Bengali di bawah rumah. Contoh gitulah. Cerita situasinya, Pak Ali makan roti Bengali duduk bawah rumah. Ada wartawan yang ambil cerita tu nak bagi sensasi, dia tukar cerita. Pasal takkan nak cerita Pak Ali duduk bawah rumah makan roti Bengali tu je. Kita kena ubah sikit cara tajuk tu disampaikan. Dia kata, Bengali punya roti Pak Ali ambil. Gitu, nampak macam suspense sikit. Makan roti, siapa punya? Kenapa Pak Ali makan roti tu? Dia punya suspense tu bagi kita tengok. Padahal Pak Ali biasalah makan roti bawah rumah tu. Kenapakah bawah rumah yang dimakan? Macam itulah. Dia nak ceritanya apa yang kita baca, yang kita tengok, itu apa yang orang tu nak tengok. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kena kawal mata ni daripada memandang benda-benda maksiat ataupun benda-benda yang boleh merosakkan akal dan hati, kerana mata ini pintu masuk kepada akal dan hati. Jadi pertama, jaga mata. Yang kedua, kena jaga telinga. Telinga yang menjadi asbab pintu masuk kepada berita-berita baik ataupun berita-berita fitnah. Kalau kita terdengar, kita kena selalu nafikan dulu apa juga berita buruk pasal orang. Dia punya prinsip dia adalah menafikan terlebih dahulu. Kalau kita terima bulat-bulat, kita khawatir apa yang kita terima itu boleh jadi fitnah yang besar. Innal fitnah, sesungguhnya fitnah itu asyaddu minal qatl, lebih dahsyat daripada pembunuhan itu. Dia memanglah bukan fitnah itu sendiri, tetapi dosa fitnah. Fitnah iaitu menyatakan sesuatu yang bukan orang itu buat, adalah satu dosa yang sangat berat. Jadi tidak sepatutnya kita biarkan telinga kita ini sebagai penyampai kepada fitnah. Ya, kalau kita dengar, kita nafikan dulu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sampai berita kepada kamu daripada orang fasik, maka fatabayyanu, tabayyun dulu. Maksudnya kita buat kajian dulu. Kita tengok dulu betul ke tidak. Ya, betul Makcik Atikah. Kadang-kadang kita dalam kehidupan seharian kita ni, kita dengar fitnah, takut kita. Kadang-kadang berita-berita tu sama ada ia benar ataupun tidak, wallahualam. Terima kasih kepada Puan Aminah. Waalaikumsalam. Kadang-kadang kita dengar berita, kita tak tahu sama ada betul ataupun tidak. Kita dengar je. Lepas tu kadang-kadang kita pula menyampaikan, Allahu Akbar. Menyampaikan fitnah itu benda yang sangat berat. Kerana kita ni semua adalah bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan. Waalaikumsalam Kak Aisyah, kepada Arusmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Termasuklah kita copy paste ataupun kita menyampaikan apa yang kita dengar. Cukup seseorang itu dianggap sebagai penipu,
kalau dia bercakap ataupun dia menyampaikan apa yang semua yang dia dengar. Allahu Akbar. Orang yang dengar lalu dia sampaikan. Dia tak cek pun, dia menyampaikan je. Itu dianggap sebagai penipu. Cukup dia dianggap sebagai penipu kalau dia menyampaikan apa saja yang dia dengar. Jadi apa saja yang kita dengar, tuan-tuan puan, tarik handbrake dulu. Jangan disampaikan, fikir. Ada pula yang jenis berlapik. Saya dengar lah. Betul tak tahu. Ini yang ayat dipanggil ayat play safe dipanggil. Dia main selamat. Maksudnya, dia tak nak dia ambil pertanggungjawaban. Dia kata, saya dengar lah. Saya dengar. Ataupun dia sengaja nak create situasi. Dia start, saya nak tanya. Saya tak pasti benda ni betul atau tidak. Dia itu sengaja nak sebarkan fitnah lah tu. Kalau tak nak begitu, tak payah tanya in public, tanya seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dia sengaja tanya in public, lepas tu dia mengharapkan peristiwa itu tidak berkembang. Orang lain pun akan dengar. Saya ada dengar masa meeting hari itu, dia cakap gini-gini, saya dengar. Saya tak pasti betul ke tidak, tapi saya dengar. Dah kalau macam tu memanglah berita fitnah ni memang akan dicerita begitu. Dia memang akan berkonsepkan saya dengar. Bukan pasti. Sebab kita memang tak pasti, tapi kita sengaja menyampaikan. Itu musibah. Musibah kalau kita mendengar, lalu kita menyampaikan apa sahaja yang kita dengar. Jalan orang yang nak membersihkan hati, dia kena jaga mata, iaitu tundukkan pandangan. Dia kena jaga telinga, jangan sebut benda-benda maksiat. Jaga mulut supaya tidak membuka aib dan mengumpat orang lain. Kemudian apa lagi? Kemudian menjaga tangan, iaitu tangan ini jangan ambil hak orang, tunaikan hak orang. Dalam beberapa siri kuliah yang saya ingat saya tengok di sini, salah satu dosa besar adalah dosa mencuri. Mencuri maksudnya apa? Mengambil hak orang lain yang tanpa hak kita. Sama ada kita mencuri duit, kita mencuri hak, kita mencuri peluang, kita mencuri idea, kita mencuri rezeki. Itu semua mencuri. Waalaikumsalam. Telah kata pada sunar sih, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Syuhada ada. Waalaikumsalam. Mencuri duit ialah mencuri duit. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri lelaki dan orang yang mencuri perempuan, potong tangan dia. Curi di sini kita boleh faham curi barang lah. Kita curi barang, orang tu dipotong tangan. Maksudnya orang yang mencuri tu dipotong tangan. Kalau di Saudi, Saudi ni kalau Mekah lah, bunyi azan je, dia letak tu kayu melentang tu, tak boleh siapa nak ambil. Kedai tu maksudnya tutup lah. Tapi insya-Allah selamat. Kalau di Malaysia, kita rentang kayu macam tu, bukan kedai je hilang, kayu-kayu tu pun orang ambil. Punyalah kita ni kadang-kadang, yalah, kita bukan nak bersangka buruk, tapi risikonya very high. The chances to be stolen tu kira tinggi lah. To be stolen apa-apalah. Kan chances untuk benda tu dicuri sangat tinggi. Benda dalam poket kita pun orang boleh ambil, apatah lagi kalau kita tinggalkan kedai tak berkunci. Kalau di Saudi sama, Saudi tu dia biar je kedai, time azan dia biar je, dia tak ada nak jaga-jaga. Sebab dia tahu buat apa nak kisah sangat. Kalau nak curi, kamu berani curi-curilah, kamu nak jawab depan Allah Ta'ala. Tapi asasnya begitu. Asasnya begitu. Tangan ini digunakan untuk mengambil dan menunaikan hak orang. Jangan ambil hak orang. Bahkan hak kita, kalau ada hak orang, tunaikan. Tunaikan hak orang. Termasuk menunaikan hak orang ni adalah membayar hutang tepat pada masanya. Ini tidak kadang-kadang kita ada rumah yang disewa. Kadang-kadang sewa rumah sampai tertunggak sampai 3-4 bulan. Lepas dia nak keluar, bil elektrik melambung sampai 3-4 ribu. Jadi perkara-perkara macam ni menyebabkan kadang-kadang risiko ataupun dipanggil kita mendedahkan diri itu kepada mudarat yang besar. Saya ada seorang tu mengadu kata, Ustaz, saya ni ada rumah sewa. Saya ni berlemah lembut dengan penyewa tu. Sampai 8 bulan tak bayar sewa. Lepas tu bila dia keluar rumah, Ustaz, bil elektrik sampai 3,000 dia tak bayar. Bila saya nak buat umrah, saya tak boleh fly. Sebab apa? Sebab tertahan dengan bil elektrik yang tak settle 3,000 ni. Allahu Akbar. Berlaku. Jangan kita zalim tuan rumah. Waalaikumsalam Kak Ju, Masya Allah. Jangan kita zalim tuan rumah. Ini pesan pada anak-anak kita. Tuan-tuan perempuan, mungkin tuan-tuan perempuan dah tak sewa rumah orang. Mungkin kita dah establish, kita dah settle dah. Pesan pada anak-anak, kalau kamu duduk rumah sewa orang,
Kalau kamu lambat bayar sewa tu, kamu consider mengambil hak orang lain. Melainkan kalau kamu dah minta izin kamu nak lambat bayar. Kena minta izin rupanya. Sebab apa? Sebab itu hak dia. Apa saja hak orang yang kita lambatkan, kalau kita tak sempat tunaikan, ianya satu tanggungjawab yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Kalau tak selesai di dunia, di hari akhirat kita kena cari. Ambil hak orang, contohnya kita ambil tanah orang. Dia tanah awam. Lepas tu kita bubuh pasu, kita tanam pokok mangga, kita tanam pokok pisang. Lepas tu kita kata ni tanah kita. Jangan macam-macam Itu tanah awam. Tanah bukan tanah kita. Kita ambil sejengkal je. Sejengkal ambil tanah awam. Berdosa. Kalau kita nak tanam untuk bangunkan tanah, tak apa. Kalau kita nak ambil hasil tanah tu, kita nak tanam pokok, lepas tu ada buah, boleh. Dan kita tak boleh katakan, siapa nak ambil, tak boleh. Ini saya punya. Sudut fiqah je memanglah kita punya. Tetapi kalau ianya berada di tanah awam, kalau orang lain nak ambil, kita tak boleh nak halang. Kita tak boleh nak halang sebab dia berada di tanah awam. Kadang-kadang kalau kita perhati di kawasan perumahan, di tanah tu elok je tanah awam, dia parking kereta, lepas tu kereta tu tersadai sampai 5 tahun. Itu semua tu salah tu. Kereta kita biarkan tersadai di tanah awam, ianya boleh mengambil hak orang awam. Itu semua kita nak kena cerita tu. Hak itu tanggungjawab tangan dalam menunaskan tanggungjawab orang lain. Waalaikumsalam. Masya Allah. Subhanallah, kadang-kadang tak sedar apa yang dah laku. Ya betul. Arfazil. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, bila kita sebut perjalanan pulang ke kampung namanya syurga, tangan kita ni ada asbab ke syurga dan ke neraka. Antaranya adalah menunaikan hak orang. Dan juga jangan ambil hak orang. Tunaikan hak orang maksudnya apa? Bayar hutang cepat. Maksudnya apa lagi? Kalau kita ada tanggungjawab di pejabat, ambil, buat. Cepat selesaikan. Ini tanggungjawab banyak lagi tak siap, dia sibuk main handphone. Salah ni. Ya. Saya punya style, duduk di meja 2 jam kerja siap. Berbanding duduk 8 jam kerja 1 pun tak siap. Dia ada beza pekerja yang duduk dekat meja dia sejap je. Dia duduk sekejap siap. Lepas tu dia tak ada dah. Berbanding ada satu pekerja duduk je kat meja, kerja tak pernah siap. Kita dibayar gaji untuk siapkan kerja ke atau duduk di meja? Kena tengok. Sama ada kita duduk kita kerja ni untuk dibayar gaji untuk duduk, atau kita dibayar gaji untuk buat kerja, siapkan kerja. Kita kena tahu. Kalau contohnya dia guard, dia kerja dia pak guard, duduk je dekat pintu masuk apartmen tu. Dia kerja dia duduk je lah. Tapi kalau kita di pejabat, kita kena buat report, kita kena buat account, kita dibayar gaji untuk buat report. Bila report dah siap, maka kita siap lah. Kita bolehlah bergerak-gerak nak pergi ke pantry ke, nak minum, buat kopi. Tak bolehlah bos nak marah. Kenapa minum-minum? Bos, kerja dah siap dah bos. Bos kena considerate lah, kena dipanggil bertolak ansur lah. Pasal kerja dah siap, bagi ada masa nak pergi tandas ke, nak cek handphone ke. Tapi masalahnya kita ni dah lah duduk di meja 8 jam. Kerja tak siap-siap, kita mengambil hak siapa ni? Kita mengambil hak pejabat. Waalaikumsalam bagi yang memberi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita mengambil hak manusia. Itu hak lah tu. Kalau kerja tak siap, di pejabat. Sama juga kalau kita ada tanah, kita ambil hak tanah, yang mana itu hak orang lain. Kalau di Kuala Lumpur ni saya dapat tahu ada satu dipanggil tanah sempadan. Tanah sempadan ni tuan-tuan puan, sempadan negeri. Kalau kat sini, kalau kat Malaysia ni, kalau kat Selangor ni, dia di antara Selangor dan Kuala Lumpur. Di antara Selangor dan Kuala Lumpur tu, dia ada kawasan-kawasan yang tanah ada tu, tanah kawasan terbiar. Ada orang buat rumah di situ. Ataupun dia extendkan tanah ada tu untuk buat rumah di tanah pertengahan ini. Iaitu Kuala Lumpur pun tak claim, Selangor pun tak claim. Jadi dia bangunkan bangunan kat situ, lalu tak ada siapa claim untuk ambil cukai. Adakah boleh dari sudut Islam? Adakah boleh kita buat begitu? Sebab tu kena faham, tanah ni dia ada hak dia. Dia kena cakap dengan tuan tanah. Kalaulah tak ada tuan tanah, siapa tuan tanah? Kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri tu tuan tanah tu, kita kena minta izin untuk kita bangunkan. Sebab apa? Sebab kita khawatir. Masalahnya Ustaz, saya dah minta izin dah. Tak tahu siapa nak minta izin. Wallahualam lah. Kalau begitu jangan kita ambil lah. Jangan kita ambil. Jangan buat benda yang kita tak pasti.
Buat benda yang certain, jangan uncertainty. Uncertain tak payah. Yang certain, yang pasti. Jadi jaga tangan. Tunaikan hak orang. Kalau hutang bayar on time, kalau kita ada tanggungjawab. Jangan kita sailang projek orang. Jangan kita curi idea orang. Jangan kita curi proposal orang. Jangan kita curi duit anak yatim. Jangan kita ambil beberapa peratus tanpa keizinan anak yatim. Kita jaga anak yatim, kita buat tabung untuk anak yatim. Jadi tuan-tuan kita kata tuan-tuan saya ada rumah anak yatim. Kita nak bantu anak yatim. Dia ambil duit RM100, contohnya collection dalam RM1,000. RM1,000 ni dia boleh ambil tak 20%. Selalunya kalau jadi orang yang ejen cari dana ni, dia akan ambil 20% ataupun 30% ataupun 10% lah. Dia nak ambil percentage itu, dia mesti dapat keizinan. Sama ada daripada orang yang bagi duit ataupun anak yatim yang menjadi penghujung sekali menerima manfaat. Itu dipanggil wakalah. Wakalah ataupun wakil. Hanya orang yang menjadi wakil ini boleh ambil upah duit tu apabila dia dapat izin daripada dua pihak, sama ada lah. Sama ada salah satu pihak, sama ada daripada orang yang bagi ataupun orang yang terima. Dia tak boleh sendiri buat skim dia. Dia ambil duit, dia simpan duit tu, lepas tu dia bagi berapa yang dia nak. Itu tak boleh. Kalau ikutkan dalam Bank Negara punya klausa, hanya 30%, 30% yang boleh ambil wakalah. Tapi still kita kena dapat izin daripada siapa? Daripada orang yang sedekah ataupun orang yang terima. Sebab kita tak ada empunya, kita tak ada ownership, tak ada empunya. Tapi kebanyakan yang saya perasan lah, dia buat akad tu akad sendiri. Derma tabung. Kita pun derma. Rupanya dia ambil 20%. Itu kena hati-hati. Jadi jaga tangan, jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga tangan. Yang kelima, jaga kaki. Kaki ni kita kena jaga supaya ianya menjadi asbab kepada syurga. Kaki ni menjadi asbab kita ke syurga. Bila mana kita berjalan ke rumah-rumah Allah, kita datang ke tempat-tempat yang baik, kita dah hadir ke taman-taman syurga, itu kaki tu. Datang ke masjid, dengar azan, terus pergi masjid. Pesan pada anak laki dan suami masing-masing. Ataupun kita sebagai isteri, pesan pada suami, abang tak apalah, abang kerja rumah saya buat, abang pergi masjid lah. Pesan pada suami pergi masjid. Ini dah sampai speaker masjid tu, tala ke tingkap rumah dia dah. Tak ada dia sampai pun. Kalau ikutkan kakinya, dia boleh berjoging, pusing satu taman tu. Keliling masjid tu dia boleh. Tapi apabila nak pergi masjid tak boleh. Itu masalah tu. Kan? Kadang-kadang kita ni, kalau orang berjoging, naik basikal. Zaman sekarang kan orang kira fanatik nak naik basikal. Ya tak apa naik basikal. Tapi masjid sampailah. Dia boleh angkat besi, pergi gym, angkat besi 1, 2, 1, 2. Tapi bila azan, tak larat angkat kelopak mata. Ni kelopak mata ni. Kelopak mata ni tak payah senaman pun. Tapi benarlah, yang membezakan kita di antara jarak kita dengan masjid bukan jarak kaki. Yang membezakan manusia dengan masjid adalah jarak hatinya. Hati manusia kalau dekat, sebelum azan dia dah sampai. Hati manusia kalau jauh daripada masjid, kaki dia akan rasa berat dia. Azan macam mana pun dia tak akan bergerak. Sebab tu jarak manusia dengan masjid adalah jarak hatinya, bukan jarak kaki. Kaki ini merujuk kepada ability, kemampuan untuk kita bergerak ke arah ketaatan. Jangan dibiarkan masa kita berlalu tanpa ada taat dilakukan. Macam anak murid online dapat pahala tak pasal kaki tak gerak, jari jemari je. Kepada Kak Zaid Ahmad dapatlah pahala. Sebab merujuk kepada tindakan nak hadir ke taman syurga. Dah itu nak pergi mana lagi kalau dah online je. Tapi kalau jari jemari gerak tu, itu dipanggil menyelam sambil minum air lah. Ya, kadang-kadang kita pergi kelas agama, kita main handphone. Hukum dia tetap sama lah. Hukum dia macam ni. Kalau kita musafir, naik kereta pun dapat pahala, jalan kaki pun dapat pahala. Pahala musafir dapat kelebihan musafir. Sama juga dalam taman syurga. As long as kita datang ke taman syurga, dapat pahala. Macam kita iktikaf di masjid lah. Kita masuk masjid, kita niat iktikaf. Dalam masa iktikaf tu, kita cek handphone, kita sembang-sembang. Tapi dalam masjid ni, dapat pahala tak? Dapat pahala iktikaf.
Sebab keberadaan kita itu diberikan pahala. Satu ibadah yang kalau kita buat je dapat pahala dah. Iaitu i'tikaf, duduk je dalam masjid tu, dapat pahala. Sama juga dalam hadir ke taman syurga. Kadang-kadang kita nak cek handphone, tidak ada larangan pula mengatakan masuk majlis agama jangan cek handphone. Tak ada larangan begitu. Cuma kita pandai-pandai lah, berpada-pada lah. Dah tengok cerita P.Ramlee pula dengar ceramah, payah gini masuk majlis ilmu tengok cerita P.Ramlee. Hai. Tak ada kerja lain ke bang? Gitu. Ya, tapi kena hati-hatilah, kadang-kadang hati kita berbolak-balik jauh dah sampai ke menyimpang. Kita hargai majlis ilmu tu dengan kita tuntut ilmu. Kita tak nak jahil. Ini tak pergi majlis ilmu tapi tak dapat apa. Itu menunjukkan bila dia pergi majlis ilmu, dia bukan dengan ilmu tu, dia buat cerita lain. Kita kena faham bila majlis ilmu ni kita hargai saat kita berada tu. Kita kena hargai the moment saat kita berada dalam majlis ilmu tu. Jangan kita biarkan saat itu berlalu dengan kita buat benda yang tidak berfaedah. Orang yang pergi ambil degree dalam bidang engineering, ada orang yang 4 flat, ada yang 2 pointer. Yang dapat 4 flat tu memang dia betul-betul manfaatkan kuliah dia. Memang betul-betul dia manfaatkan. Ada orang tak dapat apa-apa, hanya jawab exam je. Jadi kita nak orang yang dapat manfaat daripada kuliah agama. Betul, kadang-kadang tengah solat pun sama juga. Tengah solat pun kadang-kadang akal tu pergi, tapi tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala orang yang hadir ke taman syurga walaupun jiwa dan minda di tempat lain. Sama juga solat. Solat pun sama, kalau kita solat berjamaah, walaupun otak kita merewang ke tempat lain, tetap berpahala sebab dia buat berjamaah. Boleh Jadi yang kelima kaki. Yang keenam, kita nak kena jaga perut. Perut ni merujuk kepada selera makan, sama ada halal ataupun haram. Kadang-kadang kita main tolak batu dengan kayu je, yang lain kita makan. Kalau daging, kalau kata ayam tu ayam imam pun, dia curi imam punya ayam, dia sembelih, dia hidang ke imam. Imam kata sedap masakan ni. Siapa punya masakan? Dia. Ayam mana awak dapat? Ayam imam. Dah lah sembelih ayam imam, bagi imam makan. Merarung imam tu. Jangan buat pasal. Jadi jaga makan, jaga perut di sini merujuk kepada makan yang halal. Kemudian yang ketujuh jaga hati. Yang ketujuh jaga nafsu. Yang keenam jaga nafsu. Yang ketujuh jaga hati. Yang ke-8 jaga akal. InsyaAllah kita bicarakan ia pada siri yang akan datang. Mudah-mudahan apa disampaikan pada pagi ini dapat sesama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Aku lumadha tasma'un. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih di atas kehadiran semua. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Saya ulang balik, ada 8 anggota badan yang menjadi asbab kita ke syurga mahupun ke neraka. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, nafsu, akal. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.